Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama dalam segmen Tazkirah yang kita berikan di awal tadi, nikmatnya bersyukur, dan bersama dengan tetamu kita yang sudah kita datangkan di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Television Brunei Sungai Akar. Betul. Bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Ustazah Sri Ramizah binti Matusin, merupakan dai bertauliah Mu'ib. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah pada pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa khabar kita? Alhamdulillah kita bersihat Terima pada kasih pagi Ustazah. ini. Baik, dalam kita ni bersyukur ni pastinya mudah untuk mulut kita ni mengatakan. Betul. Bercakap syukur tetapi kadang-kadang kita ni indah kenal erti sebenar apa bersyukur berkenaan. Malah juga definisinya kadang-kadang keliru ataupun sedikit kurang faham. Jadi mungkin dapat dijelaskan oleh Ustazah sendiri. Silakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersama ada dapat peluang hari ini bersama-sama untuk mengongsikan ilmu dalam segmen tazkirah pada pagi pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah segala puji dan nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya, dapatlah kita ni merasai segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita ni. Sama ada kita ni sedari ataupun indah, kenikmatan ataupun kurniaan Allah itu sebenarnya memberi manfaat ataupun faedah kepada kita ni. Jadi berkaitan dengan tajuk tadi pada hari itu, nikmatnya bersyukur. Apa maksud ataupun definisi bersyukur itu sendiri? Jadi bila kita ni menyebut mengenai bersyukur ni, ramai kita ni tahu, rata-rata ni tahu apa bersyukur itu. Kita ni menyebut kita ni bersyukur, saya bersyukur. Jadi untuk kita ni kan merealisasikan rasa syukur yang sebenar itu, jadi kita ni hendaklah memahami dahulu apa erti syukur itu dan apa maksudnya yang sebenarnya. Jadi baiklah, syukur itu ia bermaksud berterima kasih dan memuji kepada yang telah memberi kenikmatan itu. Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu artinya ialah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dikurniakan ataupun diberi nikmat kepada Allah, dengan memujinya, dengan memuji kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur itu ia adalah terhasil daripada nikmat yang telah diterima dari pemberi nikmat. Sedang pujian itu ia adalah merupakan sifat mulia yang diberi ataupun yang melekat arah orang yang kita dipuji itu. Jadi dalam erti kata lain, yang mudahnya, syukur itu ia adalah pujian, ingatan dan juga terima kasih kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad dalam ia punya kitabnya An-Nasahih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyahnya, syukur artinya ia adalah menyedari bahawasanya nikmat yang telah kita ni kecapi pada hari ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga termaksud menyedarinya bahawa nikmat seperti nikmat kita ni hidup, nikmat kita ni bernafas, kita ni melihat, kita ni bercakapan, segala nikmatlah yang dari segi kesihatan, kegembiraan, kebahagiaan dan juga ketenangan dan sebagainya tu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini saya datangkan dua dalil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 7-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang mana maksudnya, dan ingatlah kepada Tuhan kamunya bahawa memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukurnya terhadap segala nikmatku, tentu aku akan menambahkan nikmat itu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Dan hadis yang kedua, ada dalil yang kedua itu daripada hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, amat menakjubkan urusan seorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik, dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang Muslim yang sempurna imannya. Jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi orang yang bersyukurannya, ia akan sentiasa merasa kenikmatannya tu, dan bahkan ia akan ditambahkan lagi nikmatnya tu jikalau sekiranya ia bersyukur. Dan orang yang sentiasa bersyukuran ini juga, ia akan sentiasa berasa kebaikan.
yang mana sama ada ia diberi nikmat ia bersyukur, dan apabila ia ditimpa musibah sekalipun ia tetap bersabar dan tetap mengucapkan alhamdulillah atas semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni perlu ketahui ya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai orang yang bersyukurannya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Nuh alaihi salam sebagai abdan syakura, iaitu hamba yang bersyukur. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 3-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu kana abdan syakura. Yang mafhumnya sesungguhnya dia ialah seorang hamba yang banyak bersyukur. Allah sentiasa memberi peringatan kepada kita ni untuk kita ni mengingati, akan sentiasa mengingati setiap nikmat yang kita ni berikan. Dan dalam hadis dan ajwa asar disebutkan dari ulama salafnya, Nabi Nuh AS ni sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas makanan yang dimakan, minuman yang diminum itu, pakaian yang dipakai itu, atas segala hal kehidupannya ni sentiasa bersyukur. Jadi di sini juga saya ingin membacakan satu hadis Nabi SAW yang maksudnya sesungguhnya Allah akan meredai seorang hamba yang memakan sesuatu makanan atau meminum sesuatu minuman, lalu ia memuji Allah, membaca hamdallah atasnya. Jadi kumpulan hamba yang bersyukur ini adalah satu hal ataupun perkara yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sebagai orang Islam, hendaklah kita ni sentiasa menanamkan rasa tawaduk dan juga sifat sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman mengenai untuk kita ni orang Islam sentiasa bersyukur kepadanya, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang mana mafhumnya, maka ingatlah kamu kepadaku dengan melakukan sembahyang, berzikir dan lain-lain perbuatan, nescaya aku akan mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku dengan taat mengerjakan suruhanku, dan janganlah kamu mengingkariku dengan berbuat derhaka dan maksiat. Jadi begitulah yang maksudnya apa bersyukur itu, dan bagaimana untuk kita ni menjadi seorang hamba yang bersyukur itu. Jadi kita mudah-mudahan kita ni sentiasa menjadi hamba yang sentiasa mengingati nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, itulah dia ya, ungkapan syukuran ni walaupun ringkas tapi itulah definisi sebenarnya yang kita ni dapat perolehi. Jadi penting juga kita ingin mengetahui cara ataupun kaedah bersyukur yang sebenar. Jadi mungkin dapat diterangkan kepada penonton kita ni, Ustazah. Baiklah, menyebut mengenai dengan orang yang bersyukur ni, ia seseorang itu ia akan disebut bersyukur apabila ia ada pada dirinya tu yang pertama, al-a'rafu bil qalbi, iaitu mengakui dengan hatinya bahawasanya semua nikmat yang disebut, semua nikmat tersebut itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ia bersyukur dengan hatinya. Ia mengakui sepenuhnya bahawa semua nikmat tersebut itu adalah kurniaan dan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, itu bersyukur dengan lidah ataupun lisan. Artinya di sini ia menyebut orang yang memuji itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyebut nikmat tersebut. Jadi berulang-ulang menyebut tentang nikmat itu dan menampakkan lagi nikmat tersebut dengan selalu bertahmid dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengucapkan kalimah thayyibah, iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam illallahi arba'un, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang maksudnya perkataan yang paling disukai Allah itu ada 4, iaitu subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allahu akbar, Allah yang maha besar. Jadi apabila kita ni mengucap dengan lidah dan memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah, jika diberi nikmat ia sentiasa berkata alhamdulillah, itu artinya ia bersyukur dengan lidah ataupun lisannya. Dan bahkan juga apabila kita ni ditimpa ujian ataupun musibah, masih lagi mampu untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kerana semua bentuk ujian itu sebenarnya ia adalah memang untuk menguji tahap keimanan seseorang itu. Dan selain daripada itu juga menjadi pengukur sejauh mana tahap kesyukuran kita ni terhadap nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita ni. Jadi perlu kita ni tahu juga ujian itu sebenarnya memang ada kelebihan selepasnya. Selepas ujian dan musibah itu memang akan ada kelebihan ataupun hikmah untuk kita ni sendiri. Yang paling kita ni tahu adalah apabila kita ni bersabar dengan ujian dan musibah itu, kita ni sebenarnya sedang menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada sesuatu nikmat yang menunggu kita ni selepas kita ni bersabar dengan ujian tersebut.
Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Artinya kita ni menggunakan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni itu dengan menyalurkannya kepada jalan yang benar, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kalau sekiranya ada orang itu ia diberikan nikmat, ia menggunakan nikmat tersebut untuk beribadat dan juga beramal soleh. Dan contoh yang lainnya, nikmat kesihatan contohnya. Jika diberi kesihatan, jadi ia melakukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuannya sendiri, dan seterusnya. Contoh nikmat kesihatan lagi adalah dengan cara kita ni menjaga dan memanfaatkan nikmat tersebut, indah mengabaikannya, indah kita ni mensia-siakan, dan sentiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan nikmat tersebut itu, dengan memperbanyakkan lagi mengingatinya dan banyakkan lagi melaksanakan suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Dan contoh lain lagi, nikmat harta. Sebagaimana jika seseorang hamba itu dikurniakan harta, maka infakkanlah atau belanjakanlah seperti bersedekah, berwakaf dan membantu fakir miskin dan juga sebagainya. Dan jika kita ni dikurniakan nikmat berupa ilmu pengetahuan, jadi maka kita ni amalkan dan ajarkan kepada orang lain. Dan seterusnya, kalau kita ni diberi nikmat berupa pangkat ataupun kedudukan, maka hendaklah kita ni berusaha untuk menjaga dengan sebaiknya dan menggunakan pangkat dan kedudukan tersebut dengan perkara yang kebajikan, serta kita ni mencegah kemungkaran. Jadi secara keseluruhannya itu tadi ada 3 untuk macam mana kita ni kan bersyukur. Yang sebenar adalah pertama kita mengakui dengan hati, dan yang kedua kita ni bersyukur dengan lidah ataupun lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan, iaitu dengan melakukan perkara-perkara yang baiklah, yang seperti ibadat dan amal soleh. Jadi begitulah kita ni perlunya kita ni untuk dan seterusnya ada satu konsep yang dikongsikan oleh ulama, iaitunya kita ni hendaklah sentiasa melihat orang yang berada di bawah daripada kita ni. Maksudnya di sananya kita ni, kalau sekiranya kita ni sedang berada dalam kesusahan, kita ni lihat lagi orang yang lebih susah daripada kita ni. Konsep dan kaedah ni adalah sebenarnya untuk mengajar dan mendidik hati dan diri kita ni bagaimana untuk bersyukur secara sebenar itu. Bahawa perlu kita ni ingat, kalau kita ni susah pun ada lagi yang lebih susah daripada kita ni. Dan kalau kita ni macam kurang sihat, ada lagi orang yang lebih sakit daripada kita ni. Jadi dengan kaedah itu, mengingat orang yang lebih susah ataupun yang lebih sakit daripada kita ni, insya-Allah kita ni akan lebih tenang dan lebih sabar, dan mampu mendidik diri kita ni untuk lebih bersyukur dan bersabar atas segala nikmat dan ujian yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, begitulah manisnya dalam Islam di mana bila sesuatu itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala, sudah setentunya ada kelebihan, ada hikmah yang akan diberikan, kebaikan kepada diri kita ni. Jadi untuk itu Ustazah, mungkin ada kelebihan ataupun hikmah yang dapat dikongsikan untuk kita ni. Masya-Allah. Bila menyebut mengenai dengan kelebihan dan ganjaran ni, memang banyak bila kita ni tahu bersyukuran ni, yang memang banyak dan begitu besar ganjarannya. Jadi kita ni perlu tahu juga bahawa syukur itu ia menempati kedudukan yang tinggi di antara sifat-sifat yang terpuji yang lainnya. Bahkan Imam Al-Ghazali menempatkan syukur pada kedudukan yang lebih tinggi di atas sabar, zuhud dan sifat-sifat lainnya. Betapa besarnya di sana kita ni melihat sifat ataupun sifat bersyukuran ni adalah lebih besar dan lebih tinggi daripada sifat yang lainnya. Jadi di antara kelebihan bersyukur ataupun hikmah bagi orang yang selalu bersyukuran ni, kalau kita ni secara mudahnya kita ni sebut adalah syukur dapat membersihkan jiwa kita ni. Dan setentunya, dan kemudian rasa syukur itu tadi seperti yang saya sebutkan, ia boleh menenangkan hati dan perasaan seseorang itu. Apabila ia sentiasa merasa cukup dan merasa syukur, ia akan berasa tenang. Dan kemudian perasaan bersyukuran ini juga mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita ni menggunakan dan membuat amal soleh, pastinya kita ni lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bersyukuran ini akan menjadi orang yang bahagia. Sebab tenangnya hidupnya. Tanpa memikirkan benda yang lain, ia sentiasa bersyukur dengan segala atas nikmatnya, hidupnya akan lebih tenang. Dan kemudian di sini juga antara ganjarannya adalah Allah akan melipat gandakan nikmatnya, iaitu kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya, dan sebaliknya Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada orang yang tidak mahu bersyukur kepadanya. Seperti dalam dalil Al-Quran tadi,
la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambahkan lagi nikmat kalau sekiranya kita ni bersyukur. Dan yang kedua, Allah berjanji Allah akan memberikan ganjaran dan balasan kepada orang yang bersyukur ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sayajzillahu syakirin. Yang mafhumnya, dan Allah akan mengurniakan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya. Dan yang ketiga, orang yang selalu bersyukur dan pastinya akan mendapatkan syurga yang penuh dengan segala kenikmatan. Orang yang selalu bersyukur ni dalam apa keadaan sekalipun, sama ada ia baik ataupun dalam keadaan ditimpa musibah, masih mampu bersyukur. Dialah yang nantinya akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki di syurga. Jadi itu Allah SWT telah memberikan nikmat yang indah terkira kepada kita ni, hamba-hambanya tanpa meminta balasan. Sememangnya kita ni tidak akan mampu mengira setiap nikmat ataupun kurniaan yang Allah yang telah kurniakan kepada kita ni. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 34-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentunya kamu tidak akan terkira banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi kita ni sebagai umat Islamnya, perlulah kita ni sebagai balasan atas kurnia dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni tu, hendaklah kita ni sentiasa memelihara dan memperbanyakkan syukur kita ni, dan sentiasa mengabdikan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perlu kita ni tahu, nikmat merasa nikmat itu ia bukan terletak pada banyaknya harta, tapi ia terletak kepada kualiti jiwa hamba seseorang itu, yang mana kualiti jiwa tersebut itu kita ni akan dapat dengan sifat mahmudah yang iaitu bersyukur ni. Jadi dengan kita ni bersyukur, kita ni baru akan dapat merasa akan sesuatu nikmat itu, nikmatnya kurniaan Allah Taala itu. Jadi semoga nikmat yang dikurniakan kepada kita ni itu akan sentiasa berkekalan, dan samalah kita ni berdoa mudah-mudahan kita ni sentiasa mendapat perlindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ada lebih kurang daripada 2 minit ya Puan Ustazah ya. Mungkin dapat dikongsikan doa agar menjadi orang yang lebih bersyukur ni. Ustazah silakan. Baik. Okey, antara doa untuk yang kita ni perlu boleh kita amalkan iaitu daripada terdapat dalam doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Yang mafhumnya, ya Allah, ya Tuhan, kurniakanlah aku ilham supaya aku tetap bersyukur terhadap nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, serta masukkanlah aku dengan limpah dan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi kita ni boleh amalkan doa tu selalu supaya kita ni menjadi hamba yang lebih bersyukur. Dan seterusnya ada juga doa lagi satu, ini yang lebih mudah sedikit. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana artinya, ya Allah, bantulah aku dalam berzikir, yakni ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi di sana nampak betapa pentingnya kita ni untuk menjadi hamba yang bersyukur itu. Dan kita ni penting juga untuk kita ni melatih dan mendidik hati kita ni untuk sentiasa bersyukur atas segala nikmat dan kurnia yang telah Allah kurniakan kepada kita ni. Dapat juga kita ni pahami bahawa nikmatnya syukur tersebut banyaknya kelebihan dan perbuatan bersyukur itu agar hidup kita ni lebih tenang dan damai, dan di samping itu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, itu dia ya. Dapat kita ni kongsikan daripada segmen tazkirah nikmatnya bersyukur. Namun masa kita ni telah mencemburi kita ni, dan insya-Allah mungkin kita akan bersama dengan Puan Ustazah Sri Ramiza binti Matusin, merupakan dai bertauliah mu'id. Terima kasih sekali lagi ya Ustazah. Sama-sama. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.